Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ini kita masih lagi dalam bab 1 indeks, tapi kita dah masuk kepada subtopik 1.2 iaitu hukum indeks. Jadi yang pertama sekali di dalam hukum indeks kita tengok kepada standard pembelajaran kita iaitu menghubung kait pendarapan nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendarapan berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Apakah kaitan antara pendarapan nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendarapan berulang? Okay, jadi dalam keadaan ini, yang pertama sekali kita ada bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama. Okay. Jadi dengan pendarapan berulang. Okay, jadi cetusan minda yang pertama, kita tengok kepada cetusan minda pertama, kita ada contoh A, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Jadi 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 adalah bersamaan. Okey, jadi 2 kuasa 3 ini adalah bersamaan dengan 2 darab 2 darab 2. Ada 2 yang didarabkan. Ada 3 2 yang didarabkan. Darab pula, darab ini masih lagi dekat sini, darab. Dan 2 kuasa 4 ini adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, jadi apabila dah jadi macam ini, kita nak buang pula tanda kurungan kedua-dua ini. Jadi apabila dibuang tanda kurungan, kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 nombor 2 dekat situ yang didarabkan. Jadi dekat sini kita ada 1, 2, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi awak akan dapat 2 kuasa 7. Ataupun secara mudahnya kita boleh gunakan kuasa 3 ini ditambahkan dengan kuasa 4. Okey, keadaan ini hanya boleh berlaku apabila kedua-dua indeks ini mempunyai asas yang sama. Macam keadaan ini asasnya adalah kedua-duanya adalah nombor 2. Dan kita boleh gunakan 3 tambah 4. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 kuasa 7. Okey, jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Okey. Terlihat pula contoh B. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3. Okey, seperti keadaan tadi, 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3. Jadi 3 kuasa 2 adalah 3 darab 3. Okey, 3 kuasa 3 adalah 3 darab 3 darab 3. Jadi apabila kita buangkan kurungan, sepatutnya kita ada 3 sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita ada 5 nombor 3. 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 ada 5. Dan kita akan boleh terus dapat 3 kuasa 5. Ataupun kita boleh gunakan ini 2 tambah 3. Sebabkan asasnya sama iaitu 3, kita boleh tambahkan sahaja indeksnya iaitu 2 dan 3 ini. Okey, seterusnya. Okey, kita ada contoh C 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Kita lihat dulu. Okey, 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 4 adalah 5 yang didarabkan ada 4 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 kuasa 2 adalah 5 darab 5. Okey, jadi bila buang dia punya kurungan, sepatutnya ada 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asas sama. Okey, seterusnya kita boleh terus dapat 5 kuasa 6. Ataupun kita menggunakan hukum indeks 5 kuasa 4 tambah 2. Asas yang sama. Jadi 5 kuasa 6. Okey, hasil daripada cetusan minda. Hasil daripada cetusan minda didapati bahawa 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 adalah sama dengan 2 kuasa 3 tambah 4. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 adalah sama dengan 3 kuasa 2 tambah 3. 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2 adalah sama dengan 5 kuasa 4 tambah 2. Okey, jadi dekat sini, kita secara generalisasinya, apabila A kuasa M darab A kuasa N, dia adalah sama dengan A kuasa M tambah N.
Okey, A ini mewakili indeks yang sama. Bukan indeks, asas yang sama. Dan M dan N ini mewakili indeksnya. Okey, jadi kita tengok pula kepada contoh 6. Okey, ringkaskan setiap yang berikut. Ada soalan A, 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3 menggunakan hukum indeks. Kita akan ada asas yang sama iaitu 7. Indeks dia 2 tambah 3. Jadi awak boleh terus dapat 7 kuasa 5. Kita tengok contoh B. Sifar perpuluhan 2 kuasa 2 darab sifar perpuluhan 2 kuasa 4 darab sifar ke perpuluhan 2 kuasa 5. Okey, kita tengok contoh B. Okey, sifar perpuluhan 2 kuasa 2 darab sifar perpuluhan 2 kuasa 4 darab sifar perpuluhan 2 kuasa 5. Ketiga-tiga nombor ini mempunyai asas yang sama iaitu sifar perpuluhan 2. Jadi, asasnya masih lagi sifar perpuluhan 2 dan kita hanya perlu tambahkan indeksnya saja iaitu 2 tambah 4 tambah 5. Jadi, sifar perpuluhan 2 kuasa 11. Okay, tak yakin dengan awak punya jawapan. Okey, awak boleh buat 2 tambah 4 tambah 5 guna kalkulator. Tak ada masalah. Jadi kuasa 11. Okey, contoh C. Ada 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Okay, 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Okey, jika berlaku keadaan ini, yang mana kita ada nombor dan dia bergabung dengan pemboleh ubah. Jadi kita boleh asingkan dulu nombor darabkan dengan nombor, pemboleh ubah darabkan dengan pemboleh ubah. Jadi dekat sini nombor yang ada adalah 2 dan 4. Jadi 2 boleh didarabkan dengan 4. Dan pemboleh ubah yang ada adalah K kuasa 2 darab K kuasa 3. Jadi ini K kuasa 2 darab K kuasa 3. Okey, jadi 2 darab 4. Masih lagi 2 darab 4 lah. K, asas yang sama iaitu K. Jadi indeksnya kita boleh tambahkan. Jadi 2 darab 4 adalah, okey, 2 darab, maaf ada gangguan sikit. Okey, 2 darab 4 adalah 8. Jadi K kuasa 2 tambah 3 adalah K kuasa 5. Jadi 8K kuasa 5. Okey, akhir sekali contoh 3, contoh D, 3M kuasa 4 darab 1/6M kuasa 5 darab 12M. Okay. Jadi kita ada 3M kuasa 4 darab 1/6M kuasa 5 darab 12M. Caranya masih sama macam yang contoh C tadi. Jadi kita asingkan nombor dengan nombor. Jadi kita ada 3 darab 1/6 darab 12. M kuasa 4 darab M kuasa 5 darab M. Okey, kita biarkan dulu nombor tadi, jangan darab dulu. Okey, jadi M sekarang, kita ada asas yang sama iaitu M. Dan kita ada kuasa 4, 5 dan ini tak ada kuasa. Jika M tu tidak menunjukkan kuasanya, kita bermaksud M tu ada kuasa 1. Sebab tu dekat sini cikgu letak 4 tambah 5 tambah 1. Okey, jadi gunakan kalkulator. Kalau tak tahu nak kira, okey, 3 darab 1/6 darab 12. Jadi awak akan dapat 6. M 4 tambah 5 tambah 10. 4 tambah 5 tambah 1, maaf. 4 tambah 5 tambah 1. Jadi jawapannya adalah 10. Jadi 6M kuasa 10. Okey. Itu saja untuk bahagian pertama dalam subtopik 1.2. Sekian. Terima kasih.